mengatakan cinta kepada Dia, kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat.
ke oh sejuk sikit. Selama ni tak sejuk. Kau sampai ke belakang. Okey, baik. Saya pun tanya, suara saya hilang. Hilang ke tak? Okey. Hari ni kenapa tak ada orang yang kami? Dah raya ke? Raya belum lagi kan? Ramai yang tak datang. Macam esok nak raya, cari lembut. Cari ayam. Ayam bertumpah, esok tak sampai. Lama rumah saya tak ada bertumpah. Dulu abang ada orang bertumpah. Tak ada orang yang nak buat. Saya pun tak tahu nak buat mana. Okeylah, tak apa. Kita tinggalkan hari raya kita. Kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Hari ini nak start ke surat berapa? 4, 2, 3. Kita akan sambung tentang keistimewaan Uthman bin Affan. Okey, di situ. Keistimewaan Uthman bin Affan yang nombor 6 ya. Betul tak? 5 dah kan? Nombor 5 belum baca? Betul. So semalam saya tengok macam dah baca. Terlepas. Okey baik. 423 ya, muka surat 423. Di sini kita ada kabar gembira bahawa Uthman mati syahid. Diriwayatkan dari Qatadah bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendaki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Uthman, Umar dan Uthman. Lantas gunung tersebut bergetar. Maksudnya gunung tu bila Nabi naik dia jadi bergetar. Nabi jalan ke atas kan, gunung tu macam inilah mungkin dia rasa gerun kerana ada orang-orang yang mulia naik di atas gunung tu. Jadi Nabi pun kata kepada gunung ini, Uskun Uhud, maksudnya tenanglah wahai Uhud, tenang, jangan bergetar lagi. Dan di sini dia kata azunnuhu darabahu birijli. Kalau tidak salah, ingat beliau hentakkan kakinya padanya. Jadi Anas kata kalau tak salah dia, Nabi hentakkan kaki dekat atas gunung ini. Jadi Nabi kata apa? Falaysa 'alaika illa nabiyyun. Tidak ada siapa-siapa di atasmu melainkan hanya seorang nabi. Wasiddiq dan juga As-Siddiq. As-Siddiq ni siapa? Abu Bakar. Jadi di sini Nabi kata apa? Abu Bakar di situ. Dan 2 orang syahid, wasyahidan. 2 orang syahid ini merujuk kepada Umar dan Uthman. Jadi Uthman pun Nabi sebutkan dia sebagai seorang yang mati syahid kerana Uthman ini juga mati di gunung pada akhir hayatnya. Sama lah juga dengan Uthman. Umar dan Uthman dua-duanya di kalangan khalifah yang Allah takdirkan mati dalam keadaan dibunuh oleh pihak musuh. Okay. So ini merupakan satu sabda yang Nabi SAW ucapkan sebagai bukti bahawa Uthman dia adalah di kalangan sahabat yang mati syahid. Jadi Nabi sebut syahidan, 2 orang yang mati syahid termasuk Uthman radhiyallahu anhu. Baik, seterusnya kita ada yang nombor 6 di sini, tingkat keistimewaan beliau ataupun kita kata standard. Standard keistimewaan beliau iaitu Uthman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami tidak menyamakan Abu Bakar dengan sahabat yang lain. Kemudian Umar dan kemudian Uthman. Setelah itu
kami tidak mengistimewakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Maknanya pada zaman Abu Bakar, Osman tu, pada zaman Abu Bakar, Abu Bakar ni tidak dilihat sebagai memiliki keistimewaan yang berbanding dengan sahabat yang lain. Maknanya dia adalah orang yang mana kita nampak memiliki satu tingkat keistimewaan yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga Umar. Bila Umar menjadi khalifah, tak ada pun orang nak kata, oh Abu Bakar lagi bagus daripada Umar, kan? Ataupun bila Osman dia jadi khalifah, tidaklah mereka kata, oh Umar lagi bagus daripada Osman, kan? Maknanya Osman tak sama lah macam Abu Bakar, Osman tak sama lah macam Umar, memang tidak ada dibanding-bandingkan. Bila mereka ni menjadi khalifah, di kalangan orang melihat bahawa inilah yang bagus, inilah yang sepatutnya selayaknya menjadi pemimpin kita ya pada waktu itu. Walaupun saya tak nafikan contoh Osman ini di akhir hayatnya berlaku, orang melihat ada masalah daripada sudut kepimpinannya, kan? Mula orang melihat di situ Osman ini ada banyak masalah yang menyebabkan mereka ni ada sedikit salah faham yang akhirnya Osman itu dibunuh oleh masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang membuat menarlah pada waktu itu. Tapi tak apa lagi, saya panjang nanti kita akan bincangkan di bahagian belakang akhir daripada bab ini. Baik, seterusnya di sini yang ketujuh kita ada apa di situ, persaksian Ibn Umar. Ibn Umar siapa? Anak kepada Umar, radhiyallahu anhu, tentang keistimewaan Osman dan pembelaannya terhadap beliau. Baik, di sini ada sebuah hadis yang panjang, bukan hadis yang athar. Athar yang panjang. Athar ni kalau saya sebut athar, maknanya itu bukan hadis Nabi, tetapi ia adalah pendapat yang dikeluarkan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Beza ya. Walaupun ada juga yang menyebutkan athar ini sebagai hadis, tetapi kalau kita gunakan istilah yang lebih khusus, hadis ia merujuk kepada ucapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tapi bila kita kata athar, athar ni maknanya ialah apa yang disebutkan oleh para sahabat ataupun tabi'in. Kalau kita panggil athar macam ni, bahasa Arab so jadi beza dengan hadis. Kalau hadis ni ucapan Nabi, kalau athar ucapan sahabat. Jadi bila kita baca tentang keistimewaan yang ada pada Osman, di situ ada banyaklah sahabat, kata-kata sahabat. Ini boleh kita kata bahasa sekarang orang panggil apa, testimonials. Review lah, orang review kan. Kita nak tahu betul ke tak ni bagus tentang Osman ni. Jadi ada orang yang memberikan kata-kata untuk menunjukkan bagaimana kepribadian Osman. Baik, di sini ada satu athar yang mana diriwayatkan dari Osman bin Mawhab. Dia berkata, seorang lelaki dari Mesir datang dari Mesir untuk melaksanakan haji. Lantas dia melihat suatu kaum sedang duduk-duduk. Dia bertanya, siapa mereka? Mereka mengatakan mereka adalah kaum Quraisy. Dia bertanya lagi, oh Kak Ram, kenapa Kak Ram? Gerak lambat. Sila duduk. Naik dari nafas. Duduk depan boleh, jangan dia duduk. Selalu datang apa duduk belakang. Cuma terkepung Cino kat belakang. Tepi sikit. Cino kata aku dah sedap-sedap nampak semua-semua tiba-tiba pula. Dah orang besar. Dah saya duduk. Okey Cino okey? Okey dah. Tak apa Cino sengit-sengit sikit lah pada tu. Tengok salah.
Okay, jadi di sini kita nampak ada ni orang ni bertanya kan, siapa ni yang duduk-duduk ni? Mereka kata mereka adalah kaum Quraisy. Dia bertanya lagi, siapa yang paling alim di antara mereka? Dia tanya, yang duduk-duduk ni di kalangan kaum Quraisy ni, siapa yang paling alim di kalangan mereka? Jadi dia kata apa? Abdullah bin Umar. Okay, Abdullah bin Umar tadi dia sebutkan ni anak kepada Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata kepadanya, wahai Ibn Umar, aku ingin bertanya sesuatu kepada anda, maka tolong dijawab. Jadi orang ni nak tanya sesuatu kepada Ibn Umar, dia minta Ibn Umar jawab. Apakah anda tahu bahawa Osman lari meninggalkan pasukan pada perang Uhud? Ada tanya. Adakah Osman ini memang lari tinggalkan perang Uhud? Jadi Ibn Umar jawab, benar, betul. Osman memang lari daripada peperangan Uhud. Jadi dia kembali bertanya, apakah anda tahu bahawa dia tidak ikut dalam perang Badar? Jadi Ibn Umar dia dengar kan soalan daripada lelaki ini. Ibn Umar berkata, ya betul, memang siapa ni Osman, dia tidak ikut dalam perang Badar. Jadi dia tanya lagi kepada Ibn Umar, apakah anda tahu bahawa dia tidak ikut pada Bai'atul Ridwan? Jadi Ibn Umar pun menjawab, benar. Lelaki itu berkata, Allahu Akbar. Ibn Umar pun berkata, sini, panggil dia. Kan? Dia dah tanya 3 soalan ni kan? Ibn Umar dah jawab, ya betul. Tiga soalan ni dia jawab betul. Tak ada salah. Memang betul, Osman dia lari dari perang Uhud. Betul, Osman tak ikut perang Badar. Betul, Osman dia tak ada dalam Bai'atul Ridwan. Tapi Ibn Umar dia kata apa? Mari sini, dia nak explain kenapa semua tu pula. Sebab apa? Soalan ini kalau dibiarkan tanpa penjelasan, dia boleh menyebabkan jatuhnya credibility Osman. Dan kita tahu kan, orang kalau lari dari peperangan tak bagus. Maknanya sepanjang yang kita belajar, yang biasanya lari dalam peperangan ni orang munafik. Jadi bayangkan kalau Ibn Umar dia tak explain, akan menjatuhkan credibility ataupun status Osman yang bagus tu, yang mulia tu tak. Jadi sini Ibn Umar kata gini kepada dia, kemarilah kamu, aku akan jelaskan kepadamu tentang permasalahan tersebut. Adapun mengenai larinya beliau dari perang Uhud, sesungguhnya dia telah mendapat ampunan dari Allah. Ini ada Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran ayat 155, Allah Subhanahu wa taala ceritakan yang Allah kata, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an, bahawasanya orang-orang yang telah berpaling melarikan diri di antara kamu pada hari pertemuan 2 angkatan tentera, iaitu Islam dan kafir, dalam perang Uhud. Inna mastazallahu syaitan, mereka ini adalah orang-orang yang telah digelincirkan oleh syaitan. Biba'di ma kasab, kerana sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mungkin telah mereka lakukan pada masa yang lalu. Walaqad afallah. Dalam ayat ini Allah kata apa? Sesungguhnya mereka itu Allah telah maafkan. Maknanya dalam perang Uhud bukan Osman sahaja yang lari. Tapi kenapa Osman lari? Perang Uhud yang berlaku. Tak. Apa berlaku dalam perang Uhud? Muslim kalah, betul. Tapi kenapa Muslim kalah? Tak cukup orang. Tak ikut arahan. Okey, baik. Selain itu, tak ikut arahan siapa? Nabi. Apa arahan Nabi? Jangan tinggalkan gunung Uhud sebab kita ada barisan pemanah. Okey. Nabi kata kepada barisan pemanah,
standby dekat belakang Uhud ni, jangan tinggalkan gunung Uhud itu. Apa pun jadi. Tapi kemudian, apa jadi? Kenapa mereka turun nak ambil rampasan perang tu? Sebab mereka ingatkan mereka dah menang. Okey. Sebab mereka ingatkan mereka dah mengenali peperangan itu. Jadi di kalangan tentera muslimin ini, awal daripada peperangan Uhud ini ialah peperangan yang mana berpihak pada tentera muslimin. Kerana pihak musuh yang dah lari, kaum Quraisy dah lari dah pada waktu tu. Jadi tinggallah harta rampasan tu ada banyak dekat depan sini. Pada waktu itu, di saat orang tentera yang ada dekat bawah tu sedang sibuk kumpul tu kan, tentera barisan pemanah, mereka ingatkan mereka dah menang lah. Padahal mereka lupa. Nabi SAW ingatkan, jangan tinggalkan. Kalau dia suruh, baru tinggalkan. Jadi ada Khalid ibn Al-Walid. Khalid ibn Al-Walid ni biasa kita kenal dia siapa? Pahlawan Islam. Dipanggil sebagai Saifullah, pedang Allah. Khalid ibn Al-Walid itu nak nanti. Tapi waktu tu Khalid dia belum masuk Islam. Lambat dia, nampak dia. Tapi Masya Allah, lambat masuk Islam. Kemudian, bila Khalid ibn Al-Walid yang masih lagi di pihak tentera musyrikin Makkah, dia nampak tentera muslimin ni sibuk, dah turun daripada Uhud, sibuk kumpul harta, dia pun patah balik. Bila dia patah balik, dia serang dari belakang. Pada waktu itu, kita muslimin, ialah kita ni dah menang kan, kita tak expect kalau kita akan masuk dalam peperangan yang kita. Jadi pada waktu itu jadi bocah kecil kan. Dan kita belajar, daripada setiap peperangan kita belajar. Dan tentera muslimin kita tak ada backup plan. What's next kalau apa yang berlaku tentera pihak musuh serang dari belakang. Jadi plan tu tak ada. So tentera muslimin yang dah sibuk pula yang ingatkan mereka dah menang ni, tiba-tiba datang pihak musuh untuk kali yang kedua serang. Jadi keluar kabut, tiba-tiba semua nak kena masuk berperang balik. Jadi pada waktu itu, sampaikan dengan Nabi SAW sendiri, kita lihat masuk dalam medan peperangan itu dalam keadaan yang tidak bersedia. Dan pada waktu itu Nabi cedera parah. Dan ada satu suara yang kata, oh Muhammad telah mati. Ada orang kata gitu kan, Muhammad telah mati. Bayangkan kita ni, ini peperangan Uhud dipanggil sebagai peperangan antara yang terawal, yang mana tentera muslimin belum lagi sehebat dalam peperangan pada zaman Umar. Yang kita nampakkan pada zaman Umar tentera ni hebat kan, sebab sudah terlatih, ramai kan. Tentera di kalangan muslimin dalam peperangan Uhud masih lagi orang kata tahap yang belum lagi mantap daripada sudut ketenteraan, daripada sudut kekuatan dalam peperangan itu. Jadi yang kita lihat di sini, bila orang dah kata Muhammad mati, apa rasanya? Takut. Kita takut sebab tentera di kalangan kaum Quraisy bukan calang-calang juga pada waktu itu. Mereka di kalangan orang yang biasa berperang, yang biasa bergaduh, yang biasa kalau orang kata masuk perang ni memang bunuh sampai mati dah. Tak ada maknanya nak bagi kasihan pada orang. Dia memang gitu. Jadi bila dengar, oh Muhammad dah mati, lemahlah dah semangatnya. Dan ada di kalangan mereka yang takut lalu lari. Antaranya ialah Osman. Jadi kita lihat di sini, Osman dengar, oh Muhammad Nabi dah mati, dia macam mana ni? Jadi kita sekarang ialah perlu menyelamatkan diri. Itu maknanya adakah salah pada waktu itu Osman lagi? Jadi tentera muslimin pada waktu mereka lari ialah untuk menyelamatkan diri mereka supaya mereka tidak terbunuh dan perlu pulang ke Madinah untuk kena mengawal keadaan yang berlaku di Madinah. Bayangkan kalau semua lelaki pada waktu itu mati, apa yang berlaku di Madinah? Walaupun kita kata ada orang yang jaga Madinah, biasanya kalau Nabi SAW ini keluar daripada medan peperangan, Nabi akan nanti orang yang mana mereka itu tak dapat untuk keluar daripada Madinah, jaga Madinah.
Tapi di sini kita lihat, kalaulah kita cuma nak berharap atau berpada kepada orang yang itu saja, yang ada lelaki yang ada di Madinah saja untuk menjaga Madinah. Bayangkan kalau tentera musyrik itu dia balik pergi ke Madinah dan dia serang. Apa yang berlaku? Dahsyat. Takkan ada yang selamat. Jadi, ini kita panggil di kalangan pihak yang cuba mencari kesilapan Osman, mereka melihat ini sebagai satu sudut yang boleh menunjukkan atau membuktikan jatuhnya kredibiliti dia sebagai seorang sahabat Nabi. Tapi Ibn Umar kata apa? Allah telah memaafkan dia. Turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran yang membuktikan kepada kita dah tak ada isu lagi tentang kisah Osman lari dari perang. Kalau Allah dah ampunkan dia, kita pula siapa tiba-tiba sibuk-sibuk nak korek balik dia punya kesilapan tu kan? Tiba-tiba kita nak kata dia tu berdosa. Tak ada. Allah yang dah kata dalam Al-Quran secara jelas, Allah dah pada Allahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dan memaafkan mereka semua. Kita ni manusia, hamba Tuhan, siapa kita nak kata lagi, nak korek-korek lagi tentang kisah Osman yang lari tadi, dan kita tak berhak. Ini yang Ibn Umar nak kata kepada lelaki itu. Okey. Kemudian tentang beliau tidak dapat ikut serta dalam perang Badar kerana dia sedang disibukkan mengurus isteri beliau, yakni puteri Rasulullah SAW yang sedang sakit. Dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Inna laka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala seorang yang ikut serta dalam perang Badar, dan engkau juga mendapatkan bahagian pada harta rampasannya. Di sini Nabi SAW beritahu kepada Osman, walaupun Osman dia tak dapat turut serta dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ini peperangan yang pertama yang berlaku dalam agama kita. Jadi walaupun kita dapat ikut serta di sini, Nabi beritahu kepada dia pahala dia sama sebagaimana orang yang ikut dalam peperangan Badar, dan dia juga Nabi berikan dengan bahagian daripada harta rampasan perang. Adapun ketidakikutsertaan beliau pada Bai'atul Ridwan, kalau dah sekiranya ada seorang yang lebih terhormat di kota Makkah selain Osman, tentunya Rasulullah SAW akan menggantikan Osman dengan orang tersebut. Di sini maknanya kita lihat Nabi SAW amat memuliakan Osman. Kerana apa? Bila Osman dia kalau masuk Makkah, tak ramai orang yang berani untuk usik dia. Maknanya dia di kalangan orang yang terpandang, di kalangan orang Quraisy, penduduk Quraisy iaitu orang Makkah. Sebab itu pada waktu itu Nabi yang perintahkan dia untuk sebagai wakil masuk ke dalam Makkah. Jadi sebab itu dia tidak ada dalam Bai'atul Ridwan. Okey, namun Rasulullah SAW tetap mengirimkan Osman ke Makkah, dan Bai'atul Ridwan terjadi setelah kepergian Osman ke Makkah. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan tangan kanannya seraya bersabda, ini adalah tangan Osman, lantas menepukkannya dengan tangan beliau dan bersabda, ini adalah bai'ah untuk Osman. Ibn Umar berkata kepada lelaki itu, nah, bawalah penjelasan ini kerana sekarang engkau sudah tahu. So kita ada 3 peristiwa yang berkaitan dengan Osman bin Affan. 3 peristiwa itu boleh dilihat oleh pihak musuh sebagai sebuah peristiwa yang menjatuhkan kredibiliti dia sebagai orang yang begitu terhormat di kalangan para sahabat. Tapi kemudiannya Ibn Umar menjelaskan kembali
kepada lelaki ini apa sebenarnya yang berlaku, kemudian apa dia punya kesan ataupun hasil setelah itu. Itu yang pertama. Apa kisah dia tadi? Kisahnya apa? Dia lari daripada peperangan Uhud. Okey, lari daripada peperangan Uhud. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah maafkan dia, dia ampunkan dia. Itu terdapat dalam surah apa? Surah Al-Imran ayat 155. Kemudian kita ada kisah apa yang kedua? Perang Badar. Okay, kenapa Osman tak ada? Dia jaga isteri dia. Apa Nabi kata? Dia dapat pahala juga sebagaimana mereka yang menyertai peperangan Badar, dan juga Nabi berikan harta rampasan perang kepada Osman. Yang ketiga kisah Bai'atul Ridwan. Kenapa Osman tak ada? Sebab Nabi hantar dia sebagai wakil pergi ke Makkah. Tapi kita nampak Nabi sendiri yang mewakilkan dengan tangan Nabi dalam Bai'atul Ridwan ini untuk menunjukkan ini tangan Osman. Menggunakan tangan Nabi sendiri. Maknanya Nabi muliakan dia. Kalau Nabi dah guna tangan Nabi sendiri sebagai satu bentuk ganti daripada tangan Osman, bermakna Nabi SAW melihat Osman ini sebagai insan yang Nabi sayang. Jadi siapa kita ni yang orang biasa-biasa ni, yang tak tahu banyak sangat kisah tentang Osman ni, kita nak pandang rendah pada dia kerana 3 peristiwa itu yang kita sendiri tak tahu hujung pangkal. Sebab di sini alhamdulillah ya, Ibn Umar radhiyallahu anhu dia ceritakan kembali supaya lelaki itu yang bertanya tadi kan tentang kisah tadi kan dapat penjelasan yang baik, lalu dia akan beritahu kepada orang ramai. Okey, baik, itu antara berkenaan dengan keistimewaan Osman. Baik, seterusnya di sini rasa malu yang dimiliki oleh Osman ibn Affan. Imam Ahmad berkata, Hajjaj telah mengatakan kepada kami dan berkata, Lain telah mengatakan kepada kami dan berkata, Uqail telah mengkabarkan kepada dan Ibn Shihab dari Yahya bin Sa'id bin Al-As bahawa Sa'id bin Al-As telah menceritakan kepadaku bahawa Aisyah isteri Nabi SAW dan Osman telah menceritakan kepadaku bahawa Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah SAW dan beliau sedang berbaring di tempat tidurnya sambil berselimut dengan selimut Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini Aisyah ceritakan tentang sebuah keadaan, satu keadaan di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu dia datang jumpa dengan Nabi SAW dan pada waktu itu Nabi sedang baring. Nabi baring dalam keadaan yang mana selimut menggunakan selimut Aisyah radhiyallahu anha. Tapi pada waktu itu Abu Bakar diberi izin masuk. Menurut pada kisah cerita Aisyah ini, Rasulullah SAW memberi izin dan beliau masih dalam posisi semula. Maksudnya Nabi masih dalam keadaan baring, dalam keadaan selimut, kan? Dalam keadaan yang mana Abu Bakar datang jumpa dengan Nabi. Baik, setelah Abu Bakar menyelesaikan urusannya, jangan hajat lah, hajat ni masuk lain nanti. Urusan, tak urusan dia. Kalau selesai hajat, kita macam pergi nandas. Setelah Abu Bakar menyelesaikan urusannya, maknanya urusannya jumpa dengan Nabi kan, ada perkara yang dia nak tanya tentang urusan apalah, wallahu a'lam, tak disebutkan di sini. Dan dia pun pergi. Kemudian kita lihat di situ, Umar pula datang. Umar minta izin kepada Rasulullah SAW pun memberi izin, dan kita dapati Nabi masih lagi dalam posisi yang sama. Setelah Umar menyelesaikan urusannya juga, dia pun pergi. Lalu Osman berkata, lantas aku pun minta izin. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, kemudian kita dapati Osman pula datang. Untuk minta izin kepada Nabi SAW. Tapi kita dapati di sini Nabi buat apa? Nabi duduk. Tadi masa Abu Bakar datang dengan Umar datang, Nabi baring kan? Nabi baring kan, siap dengan selimut tu. Nabi tak bangun. Tapi bila Osman datang, Nabi terus bangun.
Okey, Nabi terus bangun di sini. Aisyah kata, Nabi terus bangun, lalu dia kata apa? Di situ aku melihat duduk bersabda kepada Aisyah, ambillah selimutmu. Dia bagi balik ni, Nabi ambil selimut kau. Nabi bagi selimut tu kepada Aisyah, ambil selimut ni, ambil. Setelah aku menyelesaikan hajat aku, maknanya urusan aku pun pergi. Aisyah pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku melihat engkau menyambut Abu Bakar dan Umar tidak seperti sambutanmu terhadap Osman. Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata kepada Aisyah, sesungguhnya Osman adalah seorang yang pemalu. Aku khawatir jika aku menyambutnya dalam keadaan seperti itu, dia tidak jadi mengungkapkan keperluannya. Jadi ada orang kan macam, contohlah kalau kita datang rumah orang tu masih lagi duduk dalam keadaan baring kan, kita jadi tak sedar kan? Kita jadi tak selesa, kita segan tengah baring, semua tak lama, kita pun tak seronok kan. Contoh kalau datang rumah saya baring tak ada hati. Rasa-rasa nak balik ke nak duduk lagi? Balik, Alhamdulillah faham. Betul tak? Alhamdulillah faham. Ya, Mak Ustazah tak sihat katanya kan. Kita datang pun dia tak bangun, dia baring dengan selimut Allah je. Kau main bersiapkan pula, bulan dia pun. Macam mana ni kita nak cakap sesuatu dengan orang datang kan, nak cakap sesuatu kat saya pun macam tengoknya. Kita boleh disegan kan, macam mana macam tak faham pula. Macam kan, kita boleh disegan. Jadi tak jadilah, kita pun balik. Jadi Nabi lihat Osman dia ada sikap yang macam tu. Bimbang nanti Osman dia tak jadi untuk sebutkan apa yang dia nak ceritakan kepada Nabi SAW. Bila Nabi dalam keadaan yang selimut, dan selimut Aisyah lagi kan, kenapa Nabi nak tidur ke apa kan, mungkin bimbang Osman rasa Nabi ada keperluan lah untuk rehat dan sebagainya. Dia biasa segan kan, dia akan punah. Maka sebab tu Nabi kata aku pun bangun. Lain berkata, kita lihat kepada satu riwayat yang lain. Sekelompok orang berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, Ana astahyi mimman tastahyi minhul malaikah. Tidakkah aku rasa malu kepada orang yang para malaikat pun malu terhadap dirinya? Malaikat malu dengan Osman. Kan? Malaikat malu dengan Osman. Jadi Nabi kata, kalau malaikat malu dengan Osman, kenapa aku tak sepatutnya ada rasa malu dengan Osman? Ini pengakuan yang Nabi SAW sebutkan. Yang mana kita lihat merupakan antara ciri kemuliaan yang ada kepada Osman yang tidak ada pada para sahabat Nabi yang lain. Kalau Umar, siapa yang ni? Syaitan takut dengan Umar. Syaitan takut dengan Umar. Itu lain dia punya peribadi kan, nampak kepribadiannya berbeza. Tapi dia tak katalah apa tu malaikat takut dengan Umar, tak, bukan. Tapi syaitan takut dengan Umar. Osman beza. Osman malaikat malu, malaikat segan dengan Osman. Okey, ini kita nampak dua karakter yang berbeza. Sebab Umar garang tau, sampai garang dia tu syaitan pun takut dengan dia. Tiba-tiba kena pelapang dengan Umar ni. Tak pasal-pasal aku bisu. Tak pasal-pasal bisu. Tapi Osman radhiyallahu anhu berbeza. Kerana sikapnya yang lembut. Okay, sikapnya yang lembut, sikapnya yang pemalu tadi, sampai kan malaikat pun segan dengan dia. Jadi Nabi kata apa? Patutkah aku rasa malu? Aku patut rasa malu dengan orang yang mana malaikat pun rasa malu dengan dia. Ini kata Nabi. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Muhammad bin Abi Harmalah dari Atha dan Sulaiman. Keduanya adalah anak Yasar dan Abi Salamah bin Abdul Rahman dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu tak berlain sanad saja. Sanad yang menunjukkan bahawa yang Nabi kata tentang malaikat rasa malu kepada Osman itu adalah sanad yang kuat kerana ia juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Baik, kita ada yang ke-9 di sini. Yang ke-9 ialah hadis riwayat Imam Ahmad juga. Berkata, Waqi' telah mengatakan kepada kami dari Sufyan, dari Khalid al-Khazza, dari Abi Qilabah, dari Anas, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Arhamu ummati Abu Bakr. Orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling penyayang, di jiwanya lembut, Abu Bakar. Wa asyadduha fi dinillahi Umar. Dan yang paling tegas dalam agama Allah adalah Umar. Mengatuk dia. Takut, syaitan takut dia. Paling tegas dalam agama Allah adalah Umar. Wa asdaquha haya'an Utsman. Yang paling jujur sifat malunya adalah Utsman. Jadi Nabi pun berikannya satu acknowledge dalam sini kita kata. Nabi mengakui bahawa Utsman adalah orang yang paling malu, dan rasa malunya itu adalah bukan malu yang dibuat-buat, tapi itu adalah rasa malu yang paling jujur yang ada pada diri Utsman. Wa a'lamuha bil halal wal harami Mu'adh bin Jabal. Dan yang paling tahu tentang hal ihwal halal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal. Wa aqra'uha li kitabillahi Ubay. Dan yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay. Ubay siapa ini? Ubay bin Ka'ab. Okay. Wa a'lamu bil fara'idhi Zaid bin Thabit. Dan yang paling mahir dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Lalu ada juga seorang sahabat Nabi di sini yang Nabi sebutkan keutamaannya, wa likulli ummatin aminun. Wa aminu hazihi al-ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat mempunyai seorang yang begitu dipercayai, dan orang kepercayaan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi yang penting di sini kita nak ambil yang ada bahagian Utsman. Utsman Nabi sebut dia sebagai seorang yang paling benar rasa malunya, sebagai satu pengakuan daripada Nabi bagi menyokong hadis kita yang di atas tadi, yang Nabi sebutkan tentang rasa malu yang ada pada Utsman. Maka sebab itu Nabi SAW menukar posisinya tadi, ketika Nabi balik, Nabi duduk di Utsman datang. Kemudian satu lagi hadis yang Nabi sebutkan tentang rasa malu malaikat terhadap Utsman bin Affan. Jadi hadis kita yang nombor 9 di sini dia menjadi penguat kepada hadis-hadis yang ada di atas, untuk menunjukkan memang betul Utsman ini adalah seorang lelaki yang begitu tinggi rasa malunya. Baik, seterusnya, kedudukan Utsman bin Affan di tengah umat. Imam Ahmad berkata, Abu Dawud Umar bin Sa'ad telah mengatakan kepada kami, Badar bin Utsman telah mengatakan kepada kami, dari Ubaidah bin Marwan, dari Abu Aisyah, dari Umar, dia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar mendatangi kami setelah terbit matahari dan bersabda, Ra'aitu qubailal fajri ka'anni u'titul maqalida wal mawazina. Aku melihat ni maksudnya mimpi. Aku bermimpi sebelum fajar seakan-akan diberi kepada aku al-maqalid dan timbangan. Al-maqalid maknanya apa? Okay. Kalau lihat di situ, fa'ammal maqalidu fahazihil mafatih. Al-maqalid adalah kunci-kunci. Maknanya Nabi nampak dalam mimpi ini Nabi diberikan dengan kunci. Ini dengan kunci. Wa ammal mawazinu fahiya allati yuzanu biha. Sedangkan timbangan adalah alat yang biasa digunakan untuk menimbang. Di timbangan macam mana ni? Yang ada dua. Okey, yang ada dua. Dan kalau satu letak, satu turun, satu naik. Macam tu kan ada dua timbangan. Baik. Apa kata Nabi? Fawudi'tu fi kiffatin wa wudi'at ummati fi kiffatin. Fawuzintu bihim farajahtu.
Nabi kata apa? Kemudian aku diletakkan pada daun timbangan yang satu dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain. Jadi yang timbangan tu yang ada dua kan, Nabi nampak Nabi diletakkan pada satu timbangan yang sini, kemudian yang lagi satu diletakkan umat baginda. Umat baginda ni ramai kan? Paling ramai kan? Paling ramai daripada umat-umat Nabi yang terdahulu. Paling ramai. Okey, antara yang paling ramai. Jadi Nabi kata apa yang berlaku di situ bila diletakkan aku dan umat aku di atas timbangan tersebut, ternyata aku yang lebih berat. Nabi lebih berat daripada umat Nabi SAW. Ini nak kita kata menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Nabi SAW. Kedudukan baginda di mata kita, di sisi kita sebagai umat baginda, kita nampak baginda itu sebagai orang yang begitu tinggi kemuliaannya. Maka di sini Nabi kata apa? Kemudian thumma ji'a bi Abi Bakrin fawzina fawazana bihi. Kemudian didatangkan Abu Bakar dan ditimbangkan dengan mereka. Ternyata Abu Bakar sama berat dengan mereka. Thumma ji'a bi Umar fawzina fawazana bihi. Dan lantas didatangkan Umar dan ditimbangkan dengan mereka. Ternyata Umar sama berat dengan mereka. Lalu didatangkan Osman dan ditimbang dengan mereka, ternyata Osman juga sama berat dengan mereka. Kemudian timbangan itu diangkat. Dan maknanya 3 orang ini di kalangan sahabat Nabi yang Nabi nampak yang diletakkan pada timbangan itu. Bukan kita nak kata Umar, Osman, Abu Bakar, Umar dan Osman ni mereka ni di kalangan yang tak tinggi. Maksudnya di situ tadi saya katakan umat Nabi SAW ramai. Biasa kita nak, kalau kita kata ramai maknanya kalau letak kat timbangan ni berat. Bila kata berat maknanya baguslah. Macam amal kita kalau berat maknanya bagus, amal baik amal buruk kalau berat tak bagus. Amal baik kita ni kalau dia berat maknanya ianya bagus. Jadi bila ditimbang Abu Bakar, Umar, Osman pada timbangan itu dan dilihatnya sama berat. Sebab kalau letak Umar, Abu Bakar ni satu je. Kalau nak dibandingkan dengan umat Nabi, ramai. Bila sama berat, maknanya sama bagus lah. Hebat maknanya. Dia punya keberatan, dia punya timbangan itu kuat, timbangannya tersebut mantap. Tidak menurunkan mereka. Walaupun dia satu kan tadi letak Osman satu, kalau kita bayangkan dengan ramai-ramai ni, mestilah dia turun. Yang ni naik kan? Tapi kita nampak dia sama. Maknanya kekuatannya itu mantap. Okey? So ini yang kita panggil sebagai kedudukan yang ada pada Abu Bakar, Umar dan juga di situ Osman. Okay, hadis yang ke-11 saya tak nak baca sebab sama ya hadisnya dengan hadis yang nombor 10 di situ. Okey baik, saya nak habiskan dekat. Ambil satu ni dulu ambil satu ni sebagai perbincangan akhir kita pada pagi. Baik, wasiat Nabi kepada Osman bin Affan agar tetap sabar dan tidak memenuhi tuntutan agar turun dari jabatan. Baik, di sini nombor 12. Imam Ahmad berkata, Abul Mughirah telah mengatakan kepada kami dan berkata, Al-Walid bin Sulaiman telah mengatakan kepada kami dan berkata, Rabi'ah bin Yazid telah mengatakan kepadaku dari Abdullah bin Amir, dari An-Nu'man bin Bashir, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW mengutus orang kepada Utsman bin Affan agar datang menghadap. Ketika dia datang, Rasulullah SAW menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah SAW menyambutnya, maka salah seorang kami pun menyambut kedatangannya yang lain dan ucapan terakhir yang diucapkan Rasulullah SAW sambil menepuk bahunya. Ya Utsman, inna Allah asa ayyulbisaka qamisan. فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. Wahai Osman,
Mudah-mudahan Allah akan menyandangkan untukmu sebuah pakaian. Dan jika orang-orang munafik ingin engkau menanggalkan pakaian tersebut, maka jangan engkau lepaskan hingga engkau menemuiku. Maksudnya hingga engkau meninggal dunia. Nabi memberikan pesanan ini kepada Osman sebanyak 3 kali. Jadi Nabi kata kepada Osman, bila Allah berikan kepada Osman dengan pakaian maksudnya pangkat. Kita boleh faham di sini ialah jawatan khalifah yang Allah berikan kepada Osman. Dan Nabi kata, bila nanti ada di kalangan orang munafik yang paksa dia tanggalkan pakaian itu, dengan kata lain yang paksa dia turun dari jawatan tersebut, ini di akhir hayat dia, memang nanti ada orang yang paksa dia tinggalkan jawatan dia, tapi Osman dia tak nak. Itu yang menyebabkan orang bunuh dia. Okay, Osman. Tapi Nabi kata apa kepada dia? Jangan sesekali kau tinggalkan. Ataupun kau tanggalkan pakaian itu. Sampailah engkau menemui aku. Maksudnya sampailah ajal itu datang menemui engkau. Ini mengapa kita kata Osman walaupun orang ancam untuk bunuh dia, dia tetap tidak melepaskan jawatannya. Kerana dia berpegang dengan wasiat Nabi SAW. Walaupun kita kata, sepatutnya Osman tu dia mesti bahkan nak jaga nyawa dia, betul tak? Tak sepatutnya dia letakkan diri dia pada tempat yang boleh mengorbankan nyawa sendiri. Tapi yang Osman, dia berpegang kepada wasiat Nabi di sini. Sampai Nabi kata apa? Sampai kau meninggal dunia, jangan kau buang ataupun tanggalkan pakaian itu. Dan kenapa Nabi sebutkan sebanyak 3 kali juga di sini? Okay? Lalu di sini kita lihat, aku katakan, ya Ummul Mukminin, hadis ini aku riwayatkan darimu. Aisyah menjawab, demi Allah, aku sudah lupa. Kemudian aku beritakan hal tersebut kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun dia kurang yakin hingga dia menulis surat kepada Ummul Mukminin. Tuliskan untukku tentang hadis ini. Maka Ummul Mukminin menuliskan tentang hadis tersebut. Abu Abdullah Al-Jasri telah meriwayatkan dari Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma seperti hadis yang telah disebutkan itu. Okey. Kita telah ini sampailah ke akhir perenggan di muka surat 49 ya, di situ ia merupakan riwayat-riwayat lainlah yang disebutkan bagi menyokong kepada apa yang terdapat pada apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW di situ. Okey, sampai situ saja perbincangan kita pada pagi ini. Apa pengajaran yang boleh dikeluarkan sepanjang perbincangan kita tadi? Ada tak? Yang pertama, silakan. Ya, Cik Amalia ada. Macam mana? Tak tahu boleh kan? Kebenaran mesti kita tegakkan. Kebenaran mesti ditegakkan. Walaupun kalau kita dengar tu macam pahit macam berusaha kita tak bilang dibenarkan. Kalau kita benar kita bisa benar mesti sampaikan kebenaran. Okey. Itu berikutan daripada ada apa-apa contoh dekat dalam teks tadi kita baca. Kemudian atau saya pada Abdullah bin Okey. Masih nampak. Tentang orang yang tanya kepada Abdullah bin Umar berkenaan dengan Osman. Perkara tu bila dia benar, kita perlu tegakkan dan kita perlu sampaikan apa yang benar walaupun dia pahit. InsyaAllah. Cakap banyak. Benar pahit walaupun nakal, benar pahit. Terbalik kata. Macam ni? Tak ada. Benar walau pahit bukan pahit walau benar. Terbalik kata. Benar walaupun pahit benar walaupun pahit. Jadi di situ kita nampaklah mana kalau kita nak apply dalam hidup kita ni ya, apa pun yang kalaulah hal itu perkaranya menyakitkan, hal itu kita nampak macam tak baguslah kan. Tapi bila ada orang tanya kepada kita,
dan kita rasa kita perlu untuk berbetulkan perkara tersebut. Ini menjadi tugas kita agar bila orang ini dia dapat poin itu ataupun apa yang kita sebutkan tadi, dia tak salah faham. Nanti kalau imam dia akan sampaikan banyak perkara-perkara yang lagi boleh memudaratkan ataupun merosakkan lagi kes atau peristiwa itu sehingga kita tak dapat untuk menyelamatkan. Biar yang satu ni kita betulkan supaya nanti bila dia keluar ataupun bila dia sampaikan dia jadi betul seterusnya. Tapi kalau kita biarkan yang satu tu tadi, yang sepatutnya kita tahu, tak sepatutnya saya biarkan dia dengan jawapan yang benar. Terus tanya, betul ke orang tu itu? Betul. Jawab dia. Kita tak explain kan? Dia terfikir, patut tak saya nak jelaskan? Patut tak saya nak jelaskan? Okey. Tapi ada perkara pun tak boleh jelaskan macam mana, tak nak jelaskan. Ada perkara tak macam ni, sebab kadang-kadang ada perkara pun kita kalau tak jelaskan pun bagus juga. Kita just diamkan saja. Ada perkara kan, sebab kita tak nak macam ni, tak nak buka aib orang, macam tu. Dia tak nak buka aib orang. Kadang-kadang takut, kena tengok juga orang ni macam mana. Kalau orang ni jenis yang ataupun apa yang dia tanya, kita kena lihat apa yang dia tanya. Kalau dia tanya tu ialah tujuan untuk mengaibkan ataupun tujuan untuk dia menyebarkan hal-hal yang mengaibkan kan, itu sepatutnya kita rasa macam tak payahlah kita nak ni, kita tutup je lah perbincangan tu. Tapi kalaulah dia tanya tu untuk tujuan kebenaran, itulah yang kita kena sebutkan walaupun dia dipanggil. Jadi kita pun kena pandai pertimbangkan kan. Kalau tak semua benda dia cerita, alamak, masalah kita tu. Semua benda dia cerita kan. Jadi aib orang pun jadi terbuka. Ini tak bagus. Kita pula yang jadi masalah. Ataupun mungkin kita dah janji dengan orang tu kita tak nak cerita. Ini pun satu perkara kan kita kena pegang. Atau kita janji kita tak nak cerita. Tapi bila ada orang tanya, kenapa orang tu itu kan? Kita kata, betul. Kau cerita aku tak ada cerita kat kau. Kau tu pula kita tak boleh aku dah janji kat dia. Ini satu benda yang banyak kita pegang, amanah. Saya suka orang yang macam tu. Sebab kalau orang begitu kan, saya senang nak cerita dengan dia. Jadi macam mana senang saya nak berbual dengan dia sebab saya tahu saya macam mana pun dia takkan cerita dengan orang. Kan saya jumpa ramai orang yang begitu. Yang mana dia takkan cerita. Sebab satu benda yang kita nak tahu, orang tu dia amanah ke tidak. Bila dia nak cerita tentang orang lain tu, dia takkan cerita banyak-banyak tentang orang lain. Okay? Dia senyap ada, aku tak boleh cerita lah pasal dia sebab aku dah pegang amanah ni. Saya dah dapat orang. Orang ni kalau masa saya pun dia takkan cerita pada orang lain. Kerana dia tahu kedudukan dia dan dia tahu berpegang dengan amanah tu tadi. Ini orang ni betul-betul berpegang dengan janji dia kepada orang tersebut. InsyaAllah di situ kita dah nampak nilai ni ada. Tapi tak salah juga di sini contoh sebagaimana Ibn Umar tu tadi lah kita lihat. Walaupun dia ni kita kata dia ni walaupun dia ceritakan tentang yang benar, kita tak kata dia buka aib. Sebab dia nak membersihkan nama baik seorang sahabat Nabi. Kalau membersihkan nama baik, okey. Tapi kalau makin mengaibkan, tak okey. Jadi maknanya di situ tugas kita juga untuk memberikan satu perhatian kepada apa yang dipertanyakan kepada kita. Jika ianya boleh membersihkan nama baik, mudah-mudahan kita bersihkan nama baik orang. Baik, itu yang pertama. Ada yang kedua? Mana tadi? Dia cakap mana sebut kat mana? Ke surat 43. Ada yang lain? Semua duduk ni apa ni? Semua duduk je. Kak Zah ada Kak Zah? Adalah Kak Zah. Banyak punya semua. Okey. Okey tak? Sampai kat Kak Zah dekat no? Kak Zah ni Kak Zah. Terima kasih.
Yang mana? Berpegang teguh kepada wasiat Nabi. Macam mana Kak Zah nak cakap macam mana? Pada apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Okay, macam ni. Kita boleh apply dalam hidup kita. Senang, ada banyak perkara yang Nabi SAW wasiatkan kepada kita, umat Nabi SAW. Atau dengan kata yang lebih mudah begini, setiap apa yang kita lihat dia sebagai hadis Nabi SAW, itulah wasiat yang Nabi SAW berikan kepada kita, yang Nabi pesan kepada kita, yang seharusnya kita pegang hingga ke akhir hayat kita. Ada banyak perkara yang Nabi ingatkan kepada kita. Okay, contoh Nabi ingatkan kepada kita tinggalkan perkara-perkara yang membinasakan. Itu juga adalah wasiat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kita boleh ambil contohnya. Itu. Nabi ingatkan kepada kita, tinggalkanlah jauhi 7 perkara yang membinasakan. Jadi bila Nabi sebut tentang 7 perkara yang membinasakan itu, kita tak kata, oh itu Nabi sebut pada sahabat dia, sahabat yang kena pegang wasiat. Tak. Itu Nabi sebutkan kepada semua di kalangan umat Nabi SAW yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi bila kita dapat itu sebagai satu bentuk wasiat, kita kena pegang ia hingga ke akhir hayat kita. Yang Nabi sebutkan pertama ialah syirik, jauhi perbuatan syirik. Jadi kita kena pegang sampai akhir hayat kita, jangan buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Nabi ingatkan sihir, jauhi perkara sihir. Seterusnya Nabi ingatkan apa? Senyap pula. Apa dia kat dalam? Makan harta anak yatim, kan itu plan yang seterusnya. Tapi boleh lah. Apa? Jangan membunuh. Okay? Jangan membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan hak. Melainkan dengan hak maksudnya ialah dalam agama kita ada hukum hudud kan? Kita ada keluar pergi ke medan jihad. Okay, kalau begitu bolehlah, maknanya kalau kita keluar berperang tu dah sampai ke dalam medan pertempuran, di situ bolehlah kita bunuh. Jangan kita kata, tak boleh bunuh je, Nabi suruh jawab tak boleh begitu. Itu dah salah dah. Okay? Ataupun hukum hudud. Orang yang berzina contohnya, kan ada rejam sampai mati kan? Ini dipanggil sebagai ada kebenarannya untuk kita bunuh dia. Sebab di situ ada nasnya. Okay, dan kebetulan dan dalam sebuah negara itu pula mengamalkan ataupun menjalankan sistem undang-undang Islam. Jadi kita tak boleh kata tak boleh bunuh tau, Nabi larang membunuh. Sebab tu di sana Nabi letakkan illa bil haqqi, melainkan dengan kebenaran. Bila dengan kebenaran di situ, maksudnya dalam medan jihad ada hukum jenayah, dibenarkan untuk bunuh orang tersebut. Okey, itu yang keberapa saya sebut? Tiga. Kemudian makan harta anak yatim, makan riba. Okey, seterusnya lari dari medan peperangan, nombor 6. Yang ketujuh, memfitnah, menuduh wanita yang beriman kepada Allah sebagai wanita yang berzina. Jadi ada 7 perkara ini yang Nabi pesan supaya kita jauhi. Okey, ini kita lihat ia sebagai wasiat. Bukan 7 tu saja ya, ada banyak lagi yang lain. Tapi bila kita baca sebuah hadis Nabi SAW, kita lihat ini sebagai wasiat Nabi SAW yang perlu kita pegang hingga ke akhir hayat kita. Maknanya sampai kita mati, kita tak nak buat perkara yang syirik. Sampai kita mati, kita tak nak makan harta anak yatim. Kita tak akan jadi orang yang menuduh wanita yang baik-baik sebagai wanita yang berzina. Ini pesan Nabi yang perlu kita pegang. Itu wasiat baginda SAW. Dan inilah cara kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Okey, baik, itu adalah yang kedua. Ada yang ketiga, kita ambil sebagai yang terakhir, boleh? Kak Nam? Oh, sorry Kak Nam. Setiap khalifah yang dipilih ada keistimewaannya tersendiri. Sahabat-sahabat tidak berbeza.
Setiap khalifah yang dipilih, mereka ada keistimewaan yang tersendiri. Tanpa kita perlu untuk membezakan siapa lagi bagus, siapa lagi hebat antara mereka ini. Cantiknya. Macam ni kita nak apply dalam hidup kita. Tak Nur, Tak Nur bagi kan? Cuba tak Nur explain ni. Kalau kita nak apply dalam hidup kita macam mana? Misalnya jika kita ada pemimpin, mungkin tempat kerja kalau bos kita dulu lain daripada yang cara-cara kerja. Kita jangan biasa, dulu bos saya yang lemak lama tu tak pernah bos suruh macam ni. Tiba-tiba sibuk pula suruh macam ni. Bagus juga. Betul juga. Maknanya di situ, kita setiap orang ada cara-cara yang berbeza. Okay, atau macam ni lah, kita belajar kan? Kita belajar. Jangan beza-bezakan Ustazah A dengan Ustazah B saya tak suka macam tu. Saya tak suka. Saya pantang. Okay? Kalau kita belajar, soalan tu gini tau, wajar, gini kan. Soalan ni tak macam ni. Dan setiap guru ada cara mereka mengajar. Okay? Setiap guru ada cara penyampaian mereka yang tersendiri. Berbeza-beza. Kan? Dia macam ni lah, kalau kita rasa kita suka, kita selesa, okey belajar dengan dia. Kalau rasa tak selesa, dah sudah. Janganlah kita cakap itu, cakap ini kan. Dan memang bukan kalau kita belajar dengan dia, senang juga macam tu. Mungkin kenapa berbeza-beza? Sebab kita lihat orang yang duduk depan kita pun beza-beza. Betul tak? Okay? Ada orang dia rasa selesa, okey, so itu dia punya bukan pemikiran, itu adalah orang yang sepatutnya dia mengajar. Orang yang selesa dengan dia. Kan? Kalau ada orang tak selesa, maknanya dia tak sesuai, dia belum cari guru lain yang lebih sesuai dengan cara dia, pemikiran dia lah. Senang macam tak nak pula. Cik Noh kata, Kak Noh dulu, Kak Noh lepas sini ya, tu Cik Noh. Macam Cik Noh kata lah kan, maknanya pemikiran dia beza. Mungkin dia rasa, tak sampai lah, Ustazah ni berbual, dia punya pemikiran tak sampai dengan pemikiran kita. Mungkin tak sama level dengan cara kita kan. Kita rasa tak selesa. Okay. Tak apa, tak ada masalah. Kita jangan sampai, soalan-soalan ni, soalan ni, ini. Macam tu, orang kalau buat advertisement, dia tak letak brand lain tau kat sebelah dia punya mesin-mesin tu. Betul tak? Betul tak? Sebab salah cara dia. Kan bila kita buat advertisement, contoh kan, washing machine brand Samsung tu, Samsung tak letak brand lain kat sebelah dia untuk meletakkan brand sekali lagi bagus daripada dia. Dia tak buat macam tu. Sebab itu salah daripada sudut promosi dan sebagainya. Kita tak tahu, soalan ni dah dibawa ni. Tak dibuat semua. Itu kita punya penilaian, biar pada penilaian kita. Dan kalau kita rasa okey, kita nak belajar dengan dia, persilakan. Jangan jadikan isu. Kita jangan jadikan isu. Dan Ustazah tu, saya tak marah. Kalau nak belajar dengan dia, silalah. Siapa lagi tak? Jangan tak salah, jangan belajar dengan dia. Tak ada, selalu saya ingat saya dia tak. Tak ada. Kalau jangan belajar dengan dia, tak belajar dengan saya tu. Maksud ni, paling pelan pula. Kalau, ayo saya nak. Tak, kita tak gitu. Maknanya itu pilihan masing-masing. Okay, pilihan masing-masing. Belajarlah dengan siapa yang nak belajar. Tapi satunya, jangan timbulkan isu tu, nanti dia akan jadi masalah. Nanti gaduh tau. Boleh jadi gaduh. Sebab itu, kenapa di kalangan para sahabat, mereka tidak ada satu rasa untuk membeza-bezakan. Abu Bakar macam gini, Umar gini, Osman gini. Lainnya Abu Bakar ni dengan Umar ni. Nah, Umar, dia garang kan? Okay, Abu Bakar dia lenient sikit kan? Tapi masa dia memimpin, ada tak orang tentang dia? Tak baguslah Umar ni, garang sangat, tak suka aku. Suruh pergi perang, tak boleh perang, mati orang semua. Siapa nak pergi layan? Lantak dia, pergi perang sendiri lah kan. Suruh pergi perang pula, tak pasal-pasal. Tak ada, itu kita tau. Suka pula orang ni. Itu kita. Kan, kita kalau ada mungkin bos lain kan, tiba-tiba baru masuk nak buat ni, buat tu kita punya mengamuk, ya Allah. Boleh bawa bincang, benda boleh bincang jangan gaduh. Okey? Benda boleh bincang jangan gaduh. Baik, kalau kita rasa benda tu mungkin tak sesuai dengan keadaan kita, dari situ kita boleh ajak berunding dengan bos kita ataupun pemimpin kita untuk katakan, tuan ni tak
berapa sesuai kan, ataupun wah saya rasa gini kan. Dia boleh fikir. Lain lah kalau nak kenal tak boleh fikir juga. Tak, I know this one itu pun masalah juga. Tapi yang kita dapat di kalangan para khalifah kita ini, bila ada orang yang nak bermusyawarah, dia sentiasa meraihkan pendapat. Ini yang cantik. Sepanjang yang kita belajar tentang Abu Bakar, Umar yang garang-garang tu punya, masuklah Osman yang kita belajar, sentiasa terbuka kepada perbincangan. Sentiasa meraihkan pendapat. Dia bukan kalau dia nak keluarkan sesuatu pendapat, bukan pendapat dia saja. Dia akan panggil kalangan para sahabat, kemudian bincang, ambil pendapat-pendapat semua, barulah dibuatkan keputusan. Itulah yang ada pada identiti atau kepribadian yang ada pada khalifah-khalifah kita yang terdahulu. Sebab itu Nabi kata apa? Ini adalah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian gigit sunnah aku dan juga sunnah sahabat-sahabat khulafa yang empat ini, yang mana mereka merupakan orang yang diberikan panduan dan juga mahdiyyin, Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan Nabi perintahkan apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerham. Kena pegang kuat-kuat sunnah Nabi, sunnah para khulafa ini. Ya, sebab kita belajar kita belajar ni bukan belajar saja-saja tu. Sebab Nabi suruh kita pegang dengan sunnah mereka. Apa poin yang kita belajar ni adalah sebagai pengajaran untuk kita pegang. Yang Nabi suruh gigit ia dengan gigi geraham, bukan gigi depan. Kalau gigi depan tak kuat, tapi gigit dengan gigi belakang maknanya sampai lumat, hancur, kita telan, kita kenyang. Begitu keadaannya yang perlu kita bawa hingga kita meninggal dunia. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati. Okey, selamat Hari Raya. Saya ucapkan kepada semua kan. Berapa hari ini nak raya? 1 hari. Lagi 1 hari nak raya. Tapi minggu depan kuliah ni kuliah ni jangan tak datang. Hari tasyrik habis dah. Kuliah saya yang jatuh pada hari tasyrik hari Isnin, Selasa dan Rabu. Okey, kami semua tak ada kuliah lah. Jumaat kuliah sebagaimana biasa. Okey, baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.